يهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan lagi bagi kita bersama-sama dalam satu sesi perkongsian ilmu yang dianjurkan oleh Al-Khairi Qurban dan Aqiqah. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama dengan tetamu yang sangat istimewa yang dijemput khas, iaitu Al-Fadil Ustazuna Prof Madya Dr. Muhammad Ruzaimi bin Ramli yang merupakan penasihat syariah Al-Khairi Qurban dan Aqiqah Senaran Berhad. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Lama tak jumpa Doktor. Itulah, Allah barik fiik. Barakallahu fiikum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita hebahkan dalam iklan-iklan kita dekat Facebook, page-page kita bersiaran pada malam ni, membawakan satu tajuk yang sangat istimewa berkaitan dengan ibadah korban. Dan kita pun maklum apabila tibanya bulan Zulqa'dah, setelah ni insya-Allah bulan Zulhijjah, maka di antara ibadah yang kita nak usahakan untuk laksanakan sebaik yang mungkin adalah berkaitan dengan ibadah. Dan kita bawakan tajuk yang sangat istimewa pada malam ni yang akan disampaikan oleh Fadhil Ustazuna Prof Madya Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli berkaitan dengan musim korban, bukan musim cari duit. Tajuk yang sangat penting untuk kita bersama-sama hadami, bersama-sama fahami ke arah bagaimana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sempurna insya-Allah. Dan saya sebagai moderator pada malam ni, tanpa membuang masa, mempersilakan Al-Fadil Ustazuna Prof Madya Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli untuk berkongsi dengan kita berkaitan dengan tajuk yang kita bawakan pada malam ni. Tafadhal masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Sulaiman yang dimuliakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita berbicara serba sedikit berkaitan dengan ibadah korban yang tidak lama lagi akan melalui ataupun akan bertemu dengan kita. Yang kita doakan insya-Allah supaya kita diberikan umur yang panjang untuk dapat berpeluang melalui saat-saat yang dipanggil sebagai di antara min afdalil ayyam, di antara hari yang terbaik. Kalau malam yang terbaik ada pada malam Al-Qadar, di antara siang ataupun hari-hari yang terbaik ialah 10 hari di bulan ataupun 10 awal Zulhijjah, yang mana ia merupakan perkara yang Nabi SAW sendiri sebut tidak ada amal saleh yang lebih baik dilakukan melainkan pada ayyamil ashr, iaitu pada hari 10, melainkan jihad fi sabilillah, sama ada dengan dirinya ataupun dengan hartanya, walam yarji', dan dia tidak kembali
ataupun dia terkorban ataupun hartanya hilang terus apabila dia berinfak fi sabilillah. Jadi itu yang terbaiklah sebab dia jihad. Tapi selain daripada tu, amalan-amalan yang sunat ini banyak diletakkan fadilatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari awal Zulhijjah. Bila kita berbicara berkenaan dengan korban, bila kita berbicara berkenaan dengan sembelihan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal sebagai udhiyah. Udhiyah ini ialah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar hanya galakkan, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri melaksanakannya untuk menunjukkan kepada kita tentang kepentingan supaya kita dapat menghidupkan syiar ini di waktu-waktu yang tertentu. Para ulama meletakkan definisi udhiyah. Definisi iaitu melaksanakan korban dengan kata mereka bila disebut tentang udhiyah, mereka kata apa? Ma yuzbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyamit tashriq taqarruban ila Allah. Bila orang tanya kita korban ni apa dia? Ustaz, korban ni apa dia? Ada buat korban tak tahun ni? Korban, para ulama menyebutkan ialah sesuatu yang disembelih. Sesuatu yang disembelih daripada haiwan-haiwan. Disembelih ni maksudnya termasuklah nahar sekali ya. Yang apa, penyembelihan yang khas yang dilakukan untuk unta. Unta ni dipanggil nahar, iaitu kita tikam dia punya tengkuk di bahagian tertentu. Termasuk sekalilah ya, iaitu sembelihan yang berlaku daripada bahimatil an'am, daripada haiwan-haiwan yang tertentu yang dipanggil sebagai al-an'am. Bahimatil an'am ini ialah haiwan daripada 3 kategori lah, sama ada daripada unta ataupun daripada lembu ataupun daripada kambing. Inilah yang disebutkan oleh para ulama fi yaumil adha, yang mana yaumil adha ialah hari raya haji, bermula daripada hari raya haji. Bermula daripada hari raya haji yang mana berakhirnya ila akhiri ayyamit tasyrik, sehingga berakhirnya hari tasyrik yang terakhir. Maksudnya korban ni ialah satu syariat ataupun satu ibadat yang Allah Azza wa Jal letakkan ataupun tuntut daripada orang Islam untuk lakukan bermula daripada hari raya haji, iaitu selepas daripada tingginya matahari, iaitu dengan berlalunya tempoh untuk dilaksanakan salat hari raya Aidil Adha. Lepas salat tu dah boleh buat sehinggalah terbenamnya matahari pada hari tasyrik. Itulah waktu untuk korban. Jadi sesiapa yang menyembelih haiwan yang tertentu, iaitu daripada 3 perkara yang saya sebutkan tadi, ya, bermula daripada hari Aidil Adha sehinggalah hari tasyrik yang terakhir, ya, taqarruban ila Allah, kerana nak bertaqarrub kepada Allah, kerana nak mendekatkan dirinya kepada Allah dengan niat dia sembelih tu kerana Allah Taala tuntut dia untuk berkorban pada hari itu dia buat, maka perbuatannya itu dikira sebagai ibadat korban. Dan ibadat korban ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ia merupakan perkara yang dituntut secara sepakat para ulama. Dituntut masyru', benda yang dituntut. Cuma ulama berbeza pendapat tentang hukum sebenar dia. Di sana ada 2 pandangan dalam kalangan ulama. Kalau kita duk baca dalam kitab, kalau kita duk semak-semak dalam kitab, yang mana kita akan dapati bahawasanya, ya, ulama mempunyai 2 mazhab dalam menentukan hukum udhiyah ataupun hukum melakukan korban. Yang pertama, mazhab yang pertama ialah mazhab majoriti ulama, yang mana majoriti ulama mengatakan bahawasanya perbuatan berkorban ini adalah sunat muakkad, sunnah muakkadah, bukan hanya sekadar sesuatu yang sunat, tetapi sunat muakkad. Sunat muakkad ni apa dia? Sesuatu yang bukan wajib, tetapi dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak jarang meninggalkan perbuatan ini, menunjukkan kepada kita bahawasanya ia adalah satu ibadat yang sangat-sangat dituntut. Kenapa mazhab ni mengatakan ia adalah sunat muakkad? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi SAW kata, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum ay yudhi
fala yamassu ataupun fala yamassa min sya'rihi au basharihi min sya'rihi au basharihi syai'a. Yang bermaksud, hadis riwayat Muslim, yang bermaksud sesiapa apabila masuknya 10 hari di bulan Zulhijjah, masuk aja hari pertama daripada 10 hari di bulan Zulhijjah, yang mana bila masuk aja bulan ni 10 hari yang pertama, iaitu 1 hari bulan Zulhijjah, sesiapa yang ingin melakukan korban, Nabi kata, siapa yang ingin melakukan korban, maka janganlah pada bermula hari yang pertama tu, janganlah dia mengambil sesuatu daripada rambutnya ataupun daripada bulu-bulu di kulitnya sesuatu pun. Nabi SAW apabila menyebutkan tentang hukum, para ulama akan tengok hadis ni daripada segenap segi. Para ulama akan tengok daripada segenap segi, yang mana mereka kata hadis ni fokusnya kepada hukum siapa yang nak buat korban, masuk hari pertama Zulhijjah, jangan potong rambut, jangan ambil apa-apa bulu daripada badan. Jangan potong kuku lah, termasuk sekali. Tetapi di sana ada benda lain yang diisyaratkan oleh Nabi SAW secara isyaratun nas. Secara tidak langsung para ulama memerhatikan kepada lafaz arada. Apabila salah seorang daripada kamu ingin untuk melakukan korban. Maksud ingin ni dia bukan satu paksaan lah. Dia bukan satu kewajipan lah. Siapa yang nak, siapa yang pilih. Bila ada pilihan, maksudnya ia bukan satu kewajipan. Itu majoriti ulama. Dan di sana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi, yang mana sanadnya disahihkan oleh Al-Albani. Dia mengatakan, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud Al-Badri, dia mengatakan apa? Dia kata, inni la ad'ul adha wa inni lamusirun makhafata ay yara jirani annahu hatmun alai. Yang bermaksud, ini seorang sahabat, dia kata, aku ni ada kalanya meninggalkan adha. Aku kadang-kadang meninggalkan perbuatan ibadah korban, dan sedangkan aku ada duit, aku ada kemampuan. Makhafata ayyara jirani, kerana aku bimbang jiran-jiran aku melihat bahawasanya korban ini adalah satu kewajipan. Jadi dalil ini majoriti ulama kata ia adalah sunat muakkad. Kerana kalau wajib, sahabat tak akan tinggalkan. Sahabat dah tentu lebih faham daripada kita. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, daripada mazhab Syafi'i, daripada mazhab Hambali, daripada mazhab Maliki, mereka mengatakan bahawasanya hukum korban ini adalah sunat muakkad. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mazhab yang kedua ialah mazhab Hanafi, dan juga mazhab ini ataupun pandangan ini dipilih oleh Ibn Taymiyah. Dia mengatakan bahawasanya korban ini adalah wajib bagi sesiapa yang mampulah. Siapa yang mampu, siapa yang berkemampuan, ada harta, dia kena korban. Berdasarkan kepada hadis ataupun riwayat yang datang daripada jalur Abu Hurairah, Musnad Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad, yang mana lafaz tersebut diriwayatkan, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqribanna musallana. Sesiapa yang mempunyai kemampuan, sesiapa yang mempunyai keluasan rezeki dan dia tidak melakukan korban, maka janganlah dia hampiri tempat solat kami. Cuma riwayat ni ada problem sikit kerana ada percanggahan. Sebahagian ulama mengatakan ia adalah kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian ulama yang lain mengatakan ia bukan kalam Nabi tetapi ia kalam Abu Hurairah. Ia kalam Abu Hurairah, seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab dia. Jadi saya cenderung untuk mengatakan ini kalam Abu Hurairah sekadar untuk menggalakkan orang yang mempunyai kemampuan supaya melakukan ibadah korban. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, mungkin ada di kalangan kita yang kata, kenapa kita kena buat korban? Kenapa kita kena buat korban? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tuntut kita untuk melaksanakan korban? Pertamanya saya nak sebut di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, korban ini disyariatkan supaya orang-orang Islam ini dapat menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Terlalu banyak Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat yang kadang-kadang tidak terhitung dan tidak terkira pun. Kalau kita nak kira satu hari kita ambil nikmat Allah dengan wang ringgit, memang kita tak akan boleh bayar lah. Kan? Kalau kita buat audit lah, kita punya nikmat yang kita pakai daripada Allah. Kan? Kadang-kadang bila kita nak claim pada company, kita claim, katalah, orang-orang kerajaan ni biasalah isi borang claim kan. Kita nak claim berapa kilometer perjalanan, kita nak claim apa overtime. Kita claim tu dia ada kiraan-kiraan tu, 1 jam berapa, 1 kilometer berapa. Kalau kita nak buat audit betul-betul, nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, bukan hanya sekadar mata kita terbuka, kita ambil nikmat Allah. Waktu mata kita pejam, waktu kita tidur pun kita ambil nikmat Allah Azza wa Jal. Cuba bayangkan, saya pernah ada pengalaman, sakit tak boleh tidur. Sakit tak boleh tidur. Kadang-kadang orang marah kan, dia kata, ya aku ni asyik mengantuk saja, tidur saja, tak ada buat kerja lain. Ada orang marah tidur. Saya pernah ada satu pengalaman, tak boleh tidur. Kalau tidur pun 1 jam, bangun dah. 1 jam bangun dah, sampai sakit. Terpaksa makan ubat tidur, 2-3 biji baru boleh tidur. Jadi, tidur merupakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita, yang kadang-kadang kita tak hargai pun, kita marah lagi. Apa tidur je? Sebenarnya tidur banyak tak elok juga kan. Tapi kadang-kadang tidur ni, mata tak boleh buka. Nikmatnya tidur ni adalah salah satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tidur, Allah Ta'ala tetap bagi nikmat kita boleh bernafas. Cuba bayangkan kalau tidur tak boleh nafas. Bila tidur je berhenti nafas, apa jadi? Kan? Jadi, Allah memberikan nikmat kepada kita yang tidak terhitung. Jadi, Allah Ta'ala minta, bukan Allah Ta'ala perlu pun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan pun ibadat kita ni. Ya. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dalam hadis ni? Allah Taala kata, innama hiya a'mal uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha. Sesungguhnya amalan-amalan kamu ni yang kamu buat ni, aku rakamkan untuk kamu, kata Allah. Aku minta, aku perintahkan supaya malaikat-malaikat tulis, kemudian aku berikan ganjaran kepada kamu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Sesiapa yang pergi ke negeri akhirat, dia mendapati bahawasanya ibadat dia banyak belah baik, maka pujilah Allah. Dan sesiapa yang dapati, faman wajada ghaira zalik, sesiapa yang mendapati amalannya bukan daripada amalan yang baik, banyak amalan belah jahat, fala yalumanna illa nafsah, maka dia jangan cela, melainkan hanyalah diri dia sendiri. Maksudnya, kalau dalam dunia ni semua orang tak beribadat kepada Allah ala fardi, orang kata apa, ala farad, menunjukkan bahawa kita anggaplah dalam satu dunia ni tak ada orang buat ibadat, Allah Subhanahu Wa Taala tak rugi apa pun. Allah Taala tidak akan rugi apa. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak pernah memerlukan kepada makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu. Tetapi kenapa Allah Taala minta kita untuk ataupun syariatkan kita? Kerana kita nak tunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita kepada Allah, jadikan Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita dengan nikmat yang dia ambil daripada kita. Kita buat sesuatu yang tak ada kepentingan pun pada dia, tetapi dia bagi tahu, inilah benda yang aku suka, kamu buatlah. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya ya, daging-daging itu, darah-darah yang dicurahkan itu, darah yang ditumpahkan itu daripada sembelihan tersebut sekali-kali tidak mencapai Allah, tetapi takwa itu yang mencapai. Takwa itu yang dikehendaki daripada kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dengan ganjaran syurga. Nikmat ambil, ibadat pun bukan sekadar orang kata apa, nak tunjuk terima kasih sebab kita dah ambil nikmat. Allah Taala bagi pula dengan ganjaran syurga. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dengan ganjaran syurga atas benda yang kita buat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila orang tanya kita tentang korban ni, kenapa kita kena korban lagi ustaz? Kenapa kita kena korban? Kenapa waktu-waktu tertentu kita buat korban? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila korban ni disyariatkan, sebenarnya
Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita nak dapat rahmat daripada Allah, nak Allah Taala sayang kita, nak tunjuk kita syukur pada dia, kita nak menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang mana Nabi Allah Ibrahim adalah nabi yang Allah Taala berikan dia dengan gelaran Khalilullah. Ada dua orang nabi je yang dapat gelaran Khalil ni. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu haji pun sinonim dengan nama Nabi Allah Ibrahim. Waktu korban ni juga sinonim. Maksud kita nak kata hari raya waktu Zulhijjah ni seolah-olah nak diperingatkan orang Islam tentang Nabi Ibrahim. Apa yang ada pada Nabi Ibrahim ni? Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia merupakan salah satu daripada lambang. Dia merupakan salah satu daripada lambang, salah satu daripada perkara ataupun daripada Nabi yang menunjukkan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan dia. Saya kalau dengar cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kita dapati di sana hidup Nabi Allah Ibrahim ni penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam hidup dia penuh dengan ujian dan cabaran. Bermula daripada awal kehidupan dia ketika mana dia dicampak masuk dalam api, kemudian Allah Taala uji dia bila dia berkahwin, dia lambat dapat anak. Sebenarnya bila kahwin lambat dapat anak ni merupakan satu perkara yang tekanan jugalah bagi orang yang kahwin tiba-tiba tak ada anak, lambat dapat anak. Kan? Katalah kita kahwin katakan, lepas tu setahun lepas tu adik kita pula kahwin, tengok-tengok adik kita isteri dia mengandung dulu, isteri kita belum mengandung ni. Sampai orang tanya kita kan, kau bila lagi? Kau bila lagi? Kan? Jadi adalah perasaan tertekan tu sebenarnya kan. Nakkan sesuatu zuriat daripada Allah. Allah berikan kita zuriat. Kita nak yang tu. Allah Taala uji dia, tapi akhirnya Allah Taala berikan dia zuriat daripada Hajar yang bernama Ismail. Jadi dikatakan Nabi Ibrahim ni waktu dapat Nabi Ismail, dia dah berumur. Bila dah berumur tuan-tuan, perasaan sayang dekat budak lebih daripada orang muda. Tak percaya? Cuba bawa anak-anak kita balik kampung, tengok macam mana tok dia layan cucu dia. Tengok macam mana opah dia layan cucu dia. Saya orang Perak kita panggil opah lah. Kalau belah-belah Kuala Lumpur ni dia panggil nenek lah kot. Okey. Tengok macam mana tok dia layan cucu, tengok macam mana opah layan cucu. Tak sama tuan-tuan. Dia punya treatment, dia punya cara layan tu tak sama. Jadi benda ni menyebabkan ada hikmah. Bila Nabi Ibrahim ni dapat anak, umur dia agak sedikit lewat, dia sayang kat Nabi Ismail. Sayang betul. Kan? Dia sayang betul. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji. Kena pergi letak anak yang ditunggu dengan isteri dia Hajar, duduk dekat satu, tinggalkan dia dekat satu kawasan yang tidak ada tanaman. Satu kawasan yang kering kontang, di luar daripada pemikiran akal yang waras. Tapi oleh kerana ini arahan Allah, Nabi Ismail dan Hajar diletakkan di sana oleh Nabi Allah Ibrahim. Waktu pergi hantar tu tuan-tuan, dia hantar kat situ, dia pun beredar balik. Dan tengok dalam tafsir Ibn Katsir, Hajar panggil Nabi Ibrahim ni, kau nak pergi mana? Dia kata, aku nak balik. Adakah Allah yang menyuruh engkau meletakkan kami di sini? Nabi Ibrahim kata, ya. Kalau begitu baliklah. Falayudhi'an Allahu idzan. Kalau begitu Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan kami. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya Nabi Ibrahim yang bertarung. Nabi Ibrahim bertarung. Sebab apa? Sebab dia nak lawan perasaan sayang dia tu. Nak lawan perasaan sayang. Sayang kat Ismail, sayang kat Hajar. Kan? Tempat ni kering kontang. Tempat yang tidak ada tanaman. Dia bertarung dengan perasaan dia. Hajar juga berkorban. Kerana dia tahu itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Ibrahim buat bukan kerana kehendak dia, tetapi kerana perintah daripada Allah.
Nabi Ibrahim buat. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meletakkan daripada kalangan zuriat aku di satu lembah yang tidak ada tumbuhan, di sisi rumahmu, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan Hajar berkorban, Nabi Ismail berkorban, Nabi Ismail kecil lagi lah, Nabi Ibrahim berkorban, Allah Subhanahu wa taala berikan Hajar dan juga Ismail dengan air Zam-Zam, maka hiduplah mereka. Ya. Tiba-tiba bila Nabi Ismail ni besar sikit, Allah Taala berikan mimpi kepada Nabi Ibrahim. Ini semua kita tahu ni, ya. Ini semua kita tahu, cerita yang biasa diceritakan kepada kita. Tapi cuba kita perhati elok-elok. Dia tunggu bayi ni. Dia sayang bayi ni, suruh letak kat Mekah tempat tak ada orang. Lepas tu ada air Zam-Zam. Okeylah, orang mula datang. Kemudian bila besar sikit, tiba-tiba datang arahan daripada Allah, suruh supaya Nabi Ibrahim ni sembelih anak yang disayangi, sembelih anak yang ditunggu-tunggu, ya, sebab arahan Allah. Jadi kadang-kadang logika akal kata, kenapa? Kalau aku kena sembelih anak ni, sepatutnya tak payah bagi daripada awal. Wahai Tuhan, kau bagi aku daripada awal anak ni. Kemudian kau suruh dia letak di tempat yang kontang, tapi tak apalah, aku buat, alhamdulillah hidup. Nak suruh sembelih pula dengan tangan sendiri. Nabi Ibrahim tak tanya soalan tu. Nabi Ibrahim tak pernah tanya soalan tu. Bahkan dia bertanya pula anak dia. Ya? Dia pergi tanya pula anak dia, macam mana? Aku mimpi ni. Ya, aku mimpi ni. Macam mana nak buat? Apa Nabi Ismail kata? Nabi Ismail kata, buatlah seperti mana yang Tuhan suruh. Masya Allah. Kan? kalau kita lah, tiba-tiba ayah kita tanya kan, ni Mat, semalam aku mimpi ni. Kan? Semalam aku mimpi, aku pergi sembelih kau. Macam mana pandangan kau? Mungkin kita akan kata, ya, minta maaf sikit ya, mungkin makan ubat terlebih malam. Kalau kalau nak pergi mati, pergilah mati seorang-seorang agaknya. Janganlah ajak saya. Mungkinlah kita akan jawab macam tu kan, sebab tak pasal-pasal nak pergi sembelih. Tapi Nabi Ismail adalah satu karakter yang dididik oleh, ya, yang dididik oleh Nabi Allah Ibrahim, yang dididik oleh ibu dia yang bernama Hajar, yang sangat-sangat beriman kepada Allah, menyerah diri kepada Allah. Sebab tu bila Nabi Ibrahim bagi tahu je, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah, satu kalam, satu dialog yang sangat-sangat hebat yang pernah diceritakan di dalam sejarah manusia. Satu orang bapa dapat wahyu mimpi. Dia kata apa? Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Berikan pandangan, apa yang kau nampak? Apa pandangan kau? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Dia kata apa? Wahai ayahku, buatlah seperti mana yang dilaksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati sesungguhnya aku insyaallah dengan kehendak Allah akan termasuk daripada kalangan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan, walaupun sebenarnya kita tahulah peristiwa udhiyah ataupun peristiwa sembelihan Ismail tu tidak berlaku, Allah Ta'ala ganti dengan yang lain. Tapi waktu ni mereka tak tahu, mereka sedia. Nabi Ibrahim tu sedia nak sembelih anak sendiri dengan tangan sendiri, depan mata sendiri. Nabi Ismail pun ready, bersedia dengan ujian Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, Nabi Allah Ibrahim dengan ujian yang ini, semua ujian ni, Nabi Allah Ibrahim telah berjaya menunjukkan bahawasanya cinta dia kepada Allah mengatasi cinta kepada semua makhluk yang ada dalam dunia.
Apa Allah Ta'ala kata, dia buat. Apa yang Allah Ta'ala suruh, dia buat. Walaupun melampaui logika akal dan munasabah akal. Kerana inilah sifat hamba yang sebenar. Dan yang kedua, tuan-tuan, apabila Nabi Allah Ibrahim laksanakan perintah Allah, dia tidak mendepankan logika akal. Dia tak tanya kenapa kena buat ni? Kenapa kena buat ni? Dia membesarkan arahan Allah. Jadi sebab itu, bila kita mengulang semula pelaksanaan ibadah korban, ibadah haji, kita mengulang semula kebanyakannya apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim supaya kita juga dapat mendahulukan cinta Allah lebih daripada cinta makhluk yang lain, dan supaya kita membuang segala logika yang ada apabila berhadapan dengan arahan Allah yang begitu khusus dalam bab akidah dan bab ibadah. Itu ya. Kan? Sebab itu kadang-kadang kita tak faham. Kenapa Zuhur 4 rakaat? Kenapa Isyak 4 rakaat? Kenapa Maghrib 3 rakaat? Kenapa Subuh 2 rakaat? Kita tak faham apakah logika di sebalik pensyariatan ni. Kita tak faham kenapa bila haji kena melontar 7 kali. Nabi Ibrahim sebab dia baling syaitan. Kita bukan baling syaitan. Kita cuma nak memperingati saja. Sebab tu baling pun batu kecil-kecil. Ada orang tak faham, dia pergi baling payung, dia pergi baling kayu, dia baling batu-bata, kena kat orang depan kan. Sampai ada orang Arab tu kata, kami bukan syaitan, kau baling kat kami, pasal apa? Berdarah-darah kepala dia kan. Kita hanya memperingati, zikra, memperingati semula peristiwa yang Nabi Ibrahim bergelut dengan perasaan dia, diganggu pula oleh syaitan, tapi dia berjaya dalam ujian tersebut. Kenapa kita ulang semula? Sebagai satu isyarat daripada kita kepada Allah. Wahai Tuhan, apa saja yang kau perintahkan aku buat dalam bab ibadah ini, aku akan turuti walaupun aku tak faham kenapa kau suruh untuk buat macam tu. Sebab itu waktu kita baling tu, kita membesarkan Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Arahan Allah lebih besar daripada segala-gala arahan. Sama juga Allah waktu kita salat pun. Salat tidak akan bermula melainkan dengan takbiratul ihram. Salat tak akan bermula melainkan dengan takbir. Kita besarkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau orang tanya, kenapa engkau semayang 3 rakaat ni maghrib? Kenapa engkau semayang 4 rakaat ni? Kita kata, saya membesarkan Allah. Kerana Allah perintahkan saya untuk salat begini rakaatnya dan begini banyak sujud dan rukuknya dalam satu rakaat. Saya buat walaupun saya tidak faham apakah falsafah di sebaliknya. Saya buat kerana saya adalah hamba. Saya usaha untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Jadi ini sebenarnya yang kita nak daripada pensyariatan korban dan setiap pensyariatan ni, solat dan seumpamanya ni, kita nakkan benda ni. Al-ubudiyah al-mutlaqah lillah. Kita menghambakan diri secara mutlak kepada Allah. Kita tahu kita tak boleh lawanlah Nabi Allah Ibrahim ni. Tapi setidak-tidaknya semangat itu ada. Menjadi motivasi pada diri saya dan juga pada diri tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Supaya kita dapat menjadikan ibrah ataupun kisah Nabi Ibrahim ni sebagai satu motivasi, satu keluarga yang diuji oleh Allah dengan sesuatu dan mereka berjaya lulus dengan cemerlang. Jadi pelaksanaan korban ni tuan-tuan nak menjadikan diri kita hampir kepada Allah, nak menjadikan diri kita tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Dan selain daripada tu, kita nak membantu orang miskin lah. Sebab waktu ni waktu hari raya. Maka bila kita sembelih korban, kita beri makan kepada saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata, kulu wadakhiru wa tasaddaqu. Makanlah daging korban tersebut. Kita buat sembelihan korban, kita boleh makan. Kita boleh makan selagi mana bukan nazar lah kan. Tapi Nabi kata boleh simpan, tapi watasaddaqu, sedekahlah. Para ulama kata sedekah afdal menjadikan 3 bahagian lah. Sama banyak 3 bahagian, 1 untuk kita makan, 1 bahagian untuk beri hadiah kepada siapa yang kita nak, 1 bahagian pada orang miskin, supaya mereka ada sesuatu yang boleh diraikan pada hari raya Aidil Adha. Dan
kita juga nak bagi tahu kepada diri kita bahawasanya harta-harta yang kita ada ni, walaupun kebanyakannya kita guna untuk diri kita, kebanyakannya harta ni kita guna untuk diri kita. Kan tak banyak pun kita guna untuk agama ni. Allah Ta'ala bagi kita harta banyak. Allah Ta'ala bagi kita rezeki banyak. Banyak kita guna untuk diri kita. Tak banyak pun kita bagi. Buka dalam beg duit, buka dalam dompet, katalah ada RM50 dengan RM10. RM50 untuk diri sendiri. RM10 tu yang bagikan kat masjid. Kalau ada yang bagi RM50, RM10 bagi kat diri sendiri, tu hebatlah. Ya? Okey? Jadi, saya merasakan korban merupakan satu medan untuk kita membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya kita mampu untuk menjadikan tuntutan Allah dan Rasulnya lebih utama daripada segala-galanya. Wallahu a'lam. Sila Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Ustazana Dr. Ruzaimi atas perkongsian yang sangat bermanfaat ya tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala. Jelas daripada apa yang Doktor sampaikan, walaupun ringkas tetapi padat dengan apa yang kita nak sebutkan pada hari ini. Hadirin rahmati Allah Ta'ala, daripada apa yang Dr. Ruzaimi kongsikan tadi, daripada awal berkenaan tentang pensyariatan ibadah kurban, khilaf para ulama berkaitan hukum melaksanakan ibadah kurban, kemudian beliau hafizahullah Ta'ala cerita tentang hikmah pensyariatan ibadah kurban ni tuan-puan. Ada beberapa poin yang saya tak sempat nak sebut kat sini sebab saya nak bagi persoalan banyak ni kepada Dr. Dan yang sangat menarik tuan-puan, yang kita boleh sama-sama kira flashback balik kisah baginda Nabi Ibrahim AS, pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim AS yang Ustazuna ceritakan balik pada kita, yang Masya Allah sangat memberikan manfaat, yang sebenarnya kebanyakan daripada kita tuan-puan ni, kisah-kisah para anbiya ni kita telah lama tinggalkan. Bahkan mungkin apabila kena diceritakan semula, bahkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala punya suka dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim beserta keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Taala cerita tentang ibadah kurban setiap tahun. Ya Allah, ya tuan-puan, sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan daripada apa yang Doktor sampaikan menjadi sebab untuk kita semakin bersemangat insya-Allah untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun insya-Allah. Baik Doktor, kita ada persoalan yang kita nak tanyakan kepada Doktor pada malam ni. Ada beberapa perkara, Doktor boleh respon insya-Allah. Pertama sekali Doktor, apabila masuknya bulan haram, di antaranya Zulqa'dah ni, khasnya insya-Allah Zulhijjah, insya-Allah pastinya di sana sini akan adanya kita katakan i'lan-i'lan berkaitan dengan ibadah kurban. Ya. Dan mungkin Doktor boleh berikan satu bentuk nasihat kepada kita semua, kepada semua pihak lah, sama ada yang kita katakan yang membantu melaksanakan pengurusan ibadah kurban pada masa yang sama, yang nak melaksanakan ibadah kurban tersebut. Maksudnya apa? Yang apa nasihat untuk mereka yang membantu melaksanakan ibadah kurban, pada masa yang sama nasihat kepada mereka yang nak melaksanakan ibadah kurban itu sendiri. Silakan Doktor. Okey. Betul lah bila kita tengok masuk aja bulan, bukan kata nak masuk bulan Zulhijjah, masuk aja bulan Zulqa'dah ni kira dah ada lah iklan-iklan yang banyak ya. Baik. Menjadi polemik juga sebenarnya di zaman ini, bukan kata di zaman ni saja. Sebenarnya kalau kita tengok fatwa-fatwa ulama-ulama Arab pun ada yang bertanya dengan soalan yang sama, iaitu melakukan korban dengan mewakilkan orang buat korban di negara luar umpamanya kan. Jadi apa yang saya nak nasihatkan kepada diri saya dan juga kita semualah. Ya, kita tahu di antara hikmah pensyariatan korban seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah untuk memberi makan kepada orang miskin. Beri makan kepada orang miskin supaya mereka ni boleh makan daging. Bukan semua orang boleh makan daging setiap masa. Kan mungkin kita ni biasa makan wagyu. Seminggu sekali makan wagyu. Tapi orang miskin nak makan wagyu, dia kata wagyu, saya tahu wagyu ya, wagyu saya tak tahu. Jadi oleh kerana itu disyariatkan korban supaya dia boleh makan daging walaupun bukan wagyu, tapi daging yang fresh, yang segar, dia boleh makan. Tapi di sana juga ada perkara yang kita anggap sebagai meninggikan syiar. Meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya korban ni, kita sembelih sendiri afdalnya, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun setidak-tidaknya melihat sendiri. Cuma ya, mungkin ada di kalangan kita yang tak mampu nak melakukan korban di dalam negara kerana mahal umpamanya. Kalau dia mampu, dia buatlah. Contohnya katalah dia mampu, dalam negara pun dia buat,
luar negara pun dia buat. Oh, itu terbaiklah. Sebab dalam negara dia buat untuk didapatkan sunnah melihat, menyembelih sendiri. Di luar negara pula, dia kata sebab orang Palestin umpamanya, orang miskin, Rohingya umpamanya, dia tak dapat nak makan, maka kita bagi. Kerana kita nak menghidupkan dua-dua syiar, memberi makan kepada orang miskin dan orang susah, dan juga dalam masa yang sama dapat menyembelih sendiri dan melihat sendiri. Itu kalau boleh, kita buat yang itulah yang terbaik. Tapi kalau tak mampu, dia kata saya mampu buat dalam negara Ustaz, sekadar satu bahagian je lah. So kita buat satu bahagian dalam negara, kita sembelih, kita bagi kepada orang miskin yang kalau boleh yang kita kenal pun okey. Kan, yang kita kenal ataupun pada siapa-siapa sajalah. Sebab kita wakilkan orang untuk, macam kita buat di masjid, kita wakilkan orang untuk sedekahkan bagi pihak kita, kita ambil sebahagian. Tapi kalau tak mampu juga, dia kata Ustaz, tak mampu lah Ustaz, kan? Saya tak mampu sebab mahal sangat Ustaz. Daripada tak buat langsung, saya kata buatlah yang di luar negara tu, paling tidak dia dapatlah menghidupkan syiar memberi makan kepada hari raya korban. Tapi dengan satu syarat lah, bila kita menggunakan khidmat-khidmat syarikat-syarikat ni, kita kena siasat dan selidik betul-betul lah, kan, daripada dua sudut. Yang pertama, dia punya sifat amanah. Yang ni juga disebut oleh banyak negara-negara Arab. Antaranya, kalau tak silap saya, di Saudi pun ada ulama-ulama dia ditanya. Kalau Islam QA pun ada juga. Jordan juga ada ditanya tentang isu ni di fatwa Jordan. Tuan-tuan boleh tengok fatwa-fatwa dia. Dia kata yang penting amanah. Orang yang amanah. Ya. Orang yang amanah ni maksudnya kalau kita wakilkan syarikat tu amanah lah. Dia bukan jenis scammer lah. Sebab Facebook ni kadang-kadang orang scam pun ada, kan? Jadi hati-hati, siasat betul-betul, valid ke tidak, betul ke tidak, syarikat tu melaksanakannya, bagaimana dilaksanakan, kan? Ini penting. Yang kedua, kena pastikan dari sudut muamalatnya betul, dari sudut akadnya betul. Akad yang digunakan tu akad wakalah ke, wakalah bil ujrah ke, akad salam ke, akad tempahan ke. Jadi dia kadang-kadang ada orang guna akad wakalah bil ujrah tapi tak ikut hukumnya. Kemudian ada juga yang ikut akad salam dan wakalah tanpa ujrah. Sebab dia dah ambil untung pada salam tu, dia mesti ikut juga kaedah-kaedah akad salam. Jadi sebab itu saya nasihatkanlah kepada orang awam, dia perlu untuk tengok, teliti, dapatkan nasihat yang betul daripada ahli ilmu untuk meneliti keabsahan iklan-iklan yang berlalu ataupun yang beredar di dalam Facebook. Dan saya juga nasihatkan kepada syarikat-syarikat korban ni, paling tidak ambillah penasihat-penasihat syariah. Selain daripada ustaz-ustaz yang glamour ni, ambil juga ustaz-ustaz yang pakar dalam bidang muamalat ni. Dalam negara ni kita ada ramai pakar-pakar muamalat. Sahabat saya sendiri, Dr. Zaharuddin ada, Dr. Azman Muhammad Noor ada, Dr. Sufian Cik Abdullah ada. Yang diorang ni dalam fatwa Perlis lah. Diorang ni pakar muamalat. Tanya pendapat dia orang macam mana nak buat. Akad salam tu apa yang perlu ada. Akad wakalah bil ujrah apa yang kena ada. Kena letak klausa-klausa yang detail supaya tidak ada berlakunya gharar dalam muamalat. Jadi benda-benda ni sangat penting kepada pengguna, kepada peserta yang nak terlibat dalam korban, terutamanya korban yang dilakukan di luar negara, supaya kita dapat buat ibadat dan dalam masa yang sama dapat mematuhi hukum-hukum muamalat Islam. Kerana kita bimbang, takut-takut berlaku gharar, maka kita berdosa pula. Sebab apa? Sebab akad tak sah. Sebab akad tidak valid. Sebab akad tidak mengikut syarat-syarat yang telah digariskan oleh para ulama. Jadi, nasihat saya lah pada diri saya juga, pada semua syarikat-syarikat. Saya tahu ada syarikat-syarikat yang memang, orang kata apa, betul-betul all out lah nak buat korban ni, kan? Jadi saya nasihatkan begitu. Tapi apa yang menariknya, sebelum ni mungkinlah ada sebahagian daripada yang kritik, dia kata korban buat kat luar habis, korban semua pergi keluar, dalam negara tak ada korban dah nak buat. Sebab tu kita kempen dalam negara, kalau siapa yang mampu buat dulu dalam negara ni, sebab dalam negara kita pun ada orang miskin juga, kan? Begitu juga kita pun nak dapatkan pahala sunat, tapi kalau boleh buat dua-dua terbaiklah. Sebab tu saya jadi penasihat ni apa Al-Khairi Korban ni. saya cakap pada apa ni bos Khairi Korban ni, saya kata jangan buat luar je, buat dalam sekali ya. Kan kita kempen benda sunnah. Kempen benda sunnah, kempen sunnah betul-betul. Saya kata buat dalam negara. Kalau ada orang nak buat dalam negara, jangan kita pergi kempen ke luar negara pula, saya kata. Kalau dia nak buat dalam negara, kita dahulukan yang tu.
Tapi alhamdulillah mereka sahut saya punya seruan, mereka sahut saya punya cadangan, sehingga kan adalah mereka lakukan, ada dah ada kandang lembu pun di Ijuk. Saya dapat dengar cerita Khairi Korban, dia dah mula dah tahun ni buat di Ijuk untuk melakukan korban dalam negara. Alhamdulillah, ini merupakan satu perkara yang saya rasa kalau syarikat-syarikat boleh buat, kita buat supaya kita dapat seimbangkan. Kita dapat seimbangkan sunnah yang Nabi SAW tunjukkan di dalam hadis-hadis baginda. Wallahu a'lam. Jazakallah khair semua. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, sangat jelas, padat walaupun ringkas, dan saya sangat tertarik dengan apa yang Dr. sebutkan tadi berkaitan dengan ibadah korban di dalam negara. Tuan-puan, untuk pengetahuan doktor juga, saya berasal daripada Sabah, daripada Tawau, Sabah, dan setakat yang saya tahulah memang tak banyak ibadah korban dilaksanakan dekat tempat saya lah secara khas. Mungkin Allah Ta'ala alam disebabkan kesedaran ataupun mungkin kemampuan. Tapi alangkah baiknya untuk kita teruskan kempen untuk sama-sama kita adakan korban juga di dalam negara. Sebagai macam mana yang doktor sebutkan tadi, menyahut seruan untuk kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Jazakallah khair doktor, sangat bermanfaat. Persoalan yang ditanya, beberapa persoalan tapi dijawab dengan jawapan yang sangat padat. Jazakallah khairan. Tapi doktor, ada beberapa perkara berkaitan dengan yang doktor sebutkan tadi memang sangat menarik, sebab kita dapati kadang orang dok kata bila kita kempen dekat luar, orang kata apa? Dekat dalam tak ada kan? Tak ada ke dekat dalam ni kan korban? Bila kita kempen dekat dalam korban, kemudian orang pun dok kata apa? Kan lebih baik kita usahakan untuk yang lebih banyak dan sebagainya kan? Ikut sunnah dan sebagainya. Last-last apa doktor kita kata? Lah orang yang kita dok sampaikan tu dia pun tak laksanakan korban. Mohon nasihat doktor kepada mereka yang dok banyak tanya lah, tapi lah kita kata buat ibadah korban kat mana? Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita senyap, klik jangan kata. Barakallahu fikum. Okey, ini satu fenomena jugalah. Orang kita ni kadang-kadang ialah dia, orang kata apa? Dari satu sudut semangat dia tu baguslah. Kita kena pujilah juga semangat dia tu. Yang mana semangat dia tu nak menghidupkan sunnah dalam negara tu, kita pujilah. Tapi kadang-kadang kita kena tahu keadaan manusia. Kita kena tahu keadaan manusia yang tak semua berkemampuan. Jadi daripada tak menghidupkan sunnah langsung untuk korban ni, kita hidupkan jugalah walaupun kita tak nampak. Setidak-tidaknya kita dapatlah kita panggil apa? Menghidupkan sunnah korban yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang afdal. Pada hari raya haji ini tidak ada amalan, Nabi kata, ma'amila ibnu Adam min amalin ya afdal min yaumal adha saya pun lupa dah hadis tu kejap. Ma'amila ibnu Adam min amalin, tidak ada seorang anak Adam pun yang mengamalkan sesuatu amalan yang lebih afdal pada hari raya haji melainkan menumpahkan darah, min ihraqid dam, daripada menumpahkan darah, bukan tumpahkan darah orang lah, tetapi menumpahkan darah haiwan korban. Jadi paling tidak dia dapat menghidupkan sunnah tu. Cuma kita ni kadang-kadang kan tahu komplainnya kan, kita tak buat pun. Mungkin jugalah dia fikir kalau semua buat kat luar dia tak dapat bahagian. Mungkin dia fikir macam tu lah. Tapi setidak-tidaknya orang tu dah usaha untuk menghidupkan syiar korban. Cuma kita kena seimbangkan. Daripada dia tak buat langsung, baik dia buat jugalah walaupun di luar negara. Tapi saya kena sebut juga ni. Kalau semua buat luar negara sampai tak ada buat dalam negara, susah juga. Jadi kita kena seimbangkan. Kalau boleh buat dua-dua, buat dua-dua lagi bagus, ya. Kerana di luar pun ada orang yang tak sempat tak merasa nak makan daging. Di dalam negara pun ramai lagi, tambah PKP ni kan. Jadi kita buat dua-dua, kita seimbangkan supaya sunnah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi orang yang mengecam, selain daripada kita kritik, kita kecam supaya orang buat dengan cara yang betul, kita pun kena hidupkan sunnah tersebut jugalah. Sebab ada jugalah staff bagi tahu dekat saya, dia kata, yalah ustaz, dia kata masa kita buat luar negara saja, dia orang kecam suruh buat dalam negara. Bila kita dah buat dalam negara, dia orang kecam pula. Dia orang kecam kata menunggang agama. Jadi saya sebut jugalah, menunggang agama ni kalau kita salah guna agama kan.
Kalau kita kempen benda yang sunnah, sunat muakkad ni kan, korban ni. Kita kempen orang buat. Orang tak ambil dengan kita pun tak apa, ataupun orang tak buat dengan kita pun tak apa. Kita bagi tahu dalam negara. Nak buat, pergilah buat di mana-mana pun. Kita telah kita bukan tunggang agama, tapi kita menyampaikan tuntutan agama kepada orang. Begitulah saya nampak. Wallahualam. Baik, jazakumullah khairan. Tuan-tuan rahmati Allah, nasihat yang sangat bermanfaat, dan seperti mana yang Doktor sebutkan tadi, tuan-tuan yang paling penting adalah macam mana untuk kita semua sama-sama berusaha untuk laksanakan korban. Pada masa yang sama kita sampaikan pada rakan-rakan kita, kenalan kita, untuk sama-sama menghidupkan sunnah ini. Dan mungkin sebelum ni ada di antara kita yang belum pernah melaksanakan korban, insya-Allah jom sama-sama kita kempen bersama, sampaikan untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah korban. Dan jangan pula kita menjadi mereka yang menghalang daripada rakan-rakan kita kaum muslimin yang bersemangat untuk melaksanakan ibadah korban. Saya lihat banyak komen-komen persoalan-persoalan dekat sini, mungkin doktor boleh baca insya-Allah, dan mungkin doktor sendiri boleh pilih yang mana persoalan-persoalan yang kita boleh sesuai untuk kita bincangkan dalam perbincangan kita pada malam ini. Sementara itu doktor, mungkin saya boleh buat satu bentuk kesimpulan daripada apa yang doktor sampaikan pada malam ini. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, daripada apa yang doktor sampaikan pada malam ini, masya-Allah, kita sama-sama usahakan untuk menjadi mereka yang berusaha untuk melaksanakan ibadah korban sebaik yang mungkin, insya-Allah, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sebagai mukmin yang nak berusaha melaksanakan ibadah, pasti kita nak melaksanakan ibadah yang terbaik. Kita usahakan untuk melaksanakan ibadah sesuai sunnah Nabi SAW. Cari yang terbaik, makna cari yang terbaik seperti mana doktor sampaikan sebentar tadi. Kita usahakan untuk yang clear, maknanya sesuai dengan syariat, sesuai dengan muamalah. Cari yang memang ada credibility, ada keupayaan yang memang dah ada contoh yang baik. Ada penasihat syariah sebagai contoh, dah ada bukti-bukti mereka melaksanakan amanah yang kita berikan sebaik yang mungkin. Sebab ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Taala, doktor pun sampaikan nasihat kepada kita untuk kita usahakan macam mana melaksanakan ibadah ni. Ini merupakan satu bentuk ibadah yang berbentuk taqarrub ila Allah. Kita melaksanakan ibadah korban untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doktor, kalau kita boleh sebutkan di antara fenomena hari ini juga doktor, sambil-sambil doktor boleh tengok persoalan kan. Ada di antara kaum muslimin hari ini, bila mana kita katakan iklan-iklan berkaitan dengan ibadah korban disampaikan, kadang ada di antara mereka bertanya, ada free gift tak? Kemudian ada, siap boleh bandingkan lagi doktor, sekian-sekian syarikat ni bagi free gift ni, sekian-sekian syarikat bagi free gift ni kan. Sehingga ada yang mencari free gift yang terbaik. Allah musta'an. Sedangkan kita nak laksanakan ibadah korban. Allah, itu ni antara perkara yang kita pun tuan-tuan ya, kira macam apa ni, klik-klik jugalah tuan-tuan ya, doktor. Allahu Akbar. Sambil-sambil tu tuan-tuan, mohon untuk like, share kita punya live malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan ramai lagi dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada malam ni, dan kita ambil semangat sunnah Nabi SAW. Seperti yang Nabi SAW kata dalam hadis Muslim, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan dapat pahala serupa, insya-Allah. Tuan-tuan boleh like, share, kongsikan kepada rakan-rakan kita, keluarga kita, grup-grup yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat beroleh manfaat. Baik, mungkin dah ada sedikit sebanyak persoalan dekat sini tuan-tuan ni. Boleh saya tanyakan kepada doktor, insya-Allah. Doktor, bolehkah seorang berkorban dengan seekor lembu atau unta? Maknanya dia ambil bahagian untuk diri dia. Okey. Silakan doktor. Okey, ini satu benda yang menarik lah. Hadis Jabir mengatakan bahawasanya secara mafhumnya lah, secara maknanya, unta tu 7 bahagian, lembu 7 bahagian, kambing ni 1 bahagian. Maksudnya orang faham kalau kambing ni dia boleh seorang je lah untuk buat korban tu. Tapi kalau seekor lembu dia boleh berkongsi 7 orang. Manakala unta dia boleh kongsi 7 orang juga. Tapi soalan dia, boleh tak dia ni ambil, orang kata apa, lembu seekor untuk diri dia seorang je? Dia nak bolot 7 tu. Boleh ke tak boleh? Sebenarnya boleh lah. Kenapa tak boleh pula? Sebab satu bahagian tu yang kita kata minimal lah. Minimal untuk dia. Jadi kalau dia nak ambil lebih daripada itu,
dia nak ambil 2 bahagian, dia nak ambil 3 bahagian sebagai korban untuk diri dia, itu dah lebih baik kerana dia telah mengambil lebih daripada had minimum. Tapi kalau nak kongsi satu ekor lembu untuk 8 orang tak boleh lah. Dia mesti 7 orang. Jadi jawapan saya boleh. Bahkan ia dianggap sebagai benda yang bagus lah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, hadis Bukhari dan Muslim, kan Nabi menyebutkan tentang man apa ni, yaumal jumu'ah, hari Jumaat, man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah. Nabi katakan, sesiapa ukamakal, Nabi mengatakan siapa yang pergi pada jam pertama di hari Jumaat, dia pergi awal pada jam pertama, maka dia seolah-olah telah mengorbankan seekor unta. Jadi nak bagi tahu satu orang boleh korban seekor kalau dia kaya lah, kalau dia ada kemampuan. Cuma yang bahagi 7 tu minima. Kalau dia tak mampu nak ambil seekor untuk diri dia, maka dia boleh ambil untuk satu bahagian daripada 7 bahagian yang ada. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair doktor. Kemudian persoalan seterusnya doktor. Ini pun di antara persoalan yang sangat menarik. Nak tanya doktor, jika kita dah tinggalkan korban bertahun-tahun, mungkin sebelum ni kan kita tak dapat kesedaran sebagai contoh. Kemudian tahun ni insya-Allah ada kesedaran, adakah kita kena qada kita punya korban yang lepas-lepas tu doktor? Ini persoalan dia. Okey, ni bagus Dia bila ada orang bila diinsaf kan, dia duk fikir yang lepas-lepas. Baguslah tu kan. Betul. Macam mana saya yang lepas tu, macam mana saya yang lepas tu. Itu baguslah tu. Cuma saya dah sebut tadi, seperti mana dalam penjelasan saya sebelum ni, hukum korban ni ulama beza pendapat lah. Hukum korban ni ulama beza pendapat. Majoriti ulama kata sunat muakkad. Manakala Hanafi dan juga Ibn Taymiyah mengatakan ia wajib bagi mereka yang berkemampuan. Saya wallahu alam cenderung kepada pendapat yang mengatakan ia sunat muakkad. Kerana riwayat yang jelas daripada sahabat menunjukkan memang ada sahabat yang meninggalkan seketika pelaksanaan korban kerana bimbang ada orang anggap benda tu jadi wajib. Tapi sekarang ni kebanyakan orang tahu dah benda tu tak wajib. Jadi oleh kerana tu kita buatlah kerana dia adalah sunat muakkad dan waktunya sangat terhad. Sepatutnya kita kena berlumba-lumba lah. Kan kita kena berlumba. Seperti mana kita berlumba waktu nak solat tarawih Ramadan, kita juga kena berlumba waktu nak buat korban ni kerana Ramadan orang kata ramai orang datang ke masjid sebab dia 30 hari. Korban ni dia 4 hari je yang boleh buat. Jadi kita kena berlumba jugalah. Tapi ustaz yang lepas-lepas macam mana? Saya katakan oleh kerana pendapat yang tepat di sisi para ulama ialah sunat muakkad, maka tak perlulah untuk diqada. Untuk akan datang saja kita buat, kalau boleh setiap tahun jangan miss. Kalau boleh. Kalau boleh jangan miss. Tapi ustaz kalau tahun depan ni saya rasa macam malas nak buat tapi duit ada, dia taklah menjadi dosa kerana dia hanya sunat muakkad. Dia sama macam orang tak pergi sembahyang raya lah. Orang tak pergi sembahyang raya taklah sampai kepada tahap berdosa menurut majoriti ulama. Tetapi dia ganjil lah sikit. Raya tak pergi sembahyang. Biasa orang sembahyang raya ramai-ramai kan. Cuma kita tak boleh lah. SOP ni tak tahu. Raya haji ni macam mana saya tak tahulah. Kan, tapi biasanya kalau keadaan biasa, paling tidak dia pergi sembahyang Jumaat. Dia pergi sembahyang raya. Adalah bukti sikit dia beraya kan, dia Muslim. Kan? Tiba-tiba dia tak pergi sembahyang raya tapi nak sambut raya. Macam itulah orang yang tak berkorban kalau dia ada kemampuan, dia taklah sampai tahap berdosa, tetapi dia telah meninggalkan fadilat yang banyak. Dan tahun-tahun sebelum ni pun dia telah meninggalkan fadilat yang banyak lah. Fadilat yang sepatutnya dikumpul untuk dapatkan pahala tapi dia terlepas. Tapi jangan risau, insya-Allah tahun-tahun mendatang sila rebut semula pahala yang insya-Allah Allah Taala akan bagi jika kita lakukan dengan ikhlas. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair tu. Barakallahu fikum. Baik. Ni pun soalan yang sangat baik doktor. Saya pun baca pun saya pun seronok dengar. Saya pun seronok baca. Boleh tak kita buat korban untuk orang yang dah meninggal dunia doktor? Kadang kita rasa macam kita dah korban alhamdulillah, tapi pada masa yang sama kita nak buat korban untuk mungkin arwah ayah kita ke mak kita ke yang telah meninggal dunia. Silakan doktor. Okey. Melakukan korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Kalau dia ada wasiatkan, yang ni memang disyariatkanlah untuk kita korbankan bagi pihak dia. Tetapi kalau dia tak wasiatkan, dia tak pesan, tiba-tiba kita nak buat, boleh ke tidak? Ini ada perbezaan pandangan sikit dalam kalangan ulama. Mazhab Syafi'i dia kata tak dibenarkanlah. Manakala majoriti ulama kata ia dibenarkan. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua ni dibenarkan. Kenapa? Kerana
Nabi SAW pernah melakukan korban untuk diri dia, keluarga dia dan juga semua umatnya yang tidak berkorban. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW juga melakukan korban untuk umat dia. Jadi kalau kita nak lakukan ataupun nak laksanakan korban bagi diri kita seekor, katakan untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia seekor, insya-Allah ia tidak menjadi satu halangan dan insya-Allah kita akan dapat menyampaikan pahala tersebut kepada mak ayah kita yang telah meninggal dunia, dan juga insya-Allah kita menghidupkan syiar tersebut. Jadi wallahu alam, saya tahu ada khilaf dalam masalah ni, tetapi pendapat yang tepat bagi saya lah sekadar kajian saya, wallahu alam, ialah pandangan yang mengatakan ia dibenarkan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Ya. Seterusnya doktor, ada persoalan lagi berkaitan dengan korban yang terbaik doktor, dari sudut binatang ataupun banyaknya daging. Nah, ini di antara persoalan yang kita ditanyakan oleh kita punya pendengar. Silakan doktor. Okay. Ini bagus soalan ni kan. Jarang orang tanya. Saya pun, wih, hebatnya dia tanya soalan ni kan. Bagus orang yang tanya ni. Okay. Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Ya, ulama berbeza pendapat tentang mana yang afdal. Nak korban dengan kambing ataupun nak korban dengan unta. Sebab unta paling besar. Kan unta paling banyak daging. Sedangkan kambing ni ialah sesuatu yang Nabi SAW tu sendiri berkorban dengan tangan dia. Maksudnya, kalaulah kata seseorang tu boleh diberi pilihan. Dia kata sama ada saya ni nak berkorban menggunakan berkorban dengan kambing ke ataupun berkorban dengan unta, mana lagi bagus? Okey, majoriti ulama mengatakan oleh kerana pensyariatan korban ni. Oleh kerana pensyariatan korban ni selain daripada nak meningkatkan syiar Allah, nak meninggikan syiar Allah, ya, kita juga nak memberi makan kepada orang miskin lah, nak memberi hadiah kepada orang-orang yang kita kenal. Jadi oleh kerana tu, yang lebih banyak daging itu yang lebih bernilai ataupun yang lebih baik. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW yang saya baca tadi, Nabi kata siapa yang pergi pada jam pertama hari Jumaat ke masjid untuk solat Jumaat, dia seolah-olah telah berkorban dengan unta. Siapa yang pergi pada jam kedua, seolah-olah dia telah mengorbankan lembu. So Nabi mention, ikut tertib dia. Siapa yang pergi paling awal, seolah-olah dia berkorban dengan haiwan yang paling besar. Jadi sebab itu majoriti ulama kata unta lebih baik. Kalau kita ada kemampuan dapat berkorban dengan yang lebih banyak daging, iaitu unta, lebih baik daripada berkorban dengan kambing. Tetapi di sana ada juga pandangan ulama. Kalau tak silap saya, ulama mazhab Maliki, dia mengatakan bahawasanya kambing lebih baik, dia kata. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi SAW menunjukkan sembelihan dengan kambing. Nabi sembelih guna kambing. Okey. Jadi dalam isu ni ada khilaf di kalangan para ulama. Saya cenderung kepada pendapat yang pertama tadi, kerana dalam hadis Nabi yang pertama tadi menunjukkan kelebihan untuk orang yang datang awal ke masjid, seolah-olah dan tentulah datang awal ke masjid hari Jumaat dapat lebih banyak pahala daripada orang yang datang akhir. Sebab itu Nabi bandingkan dengan unta, lepas tu yang lewat sikit dengan lembu, lepas tu yang lewat sikit dengan kambing, yang lewat sikit seolah-olah dengan ayam, seolah-olah dengan telur. Tapi ini bukan nak bagi tahu kata korban ni boleh dengan ayam dan telur. Tak. Seolah-olah Nabi kata. Maksud seolah-olah tu dia punya ganjaran pahala, kadar pahala tu berdasarkan kepada kesungguhan dia datang awal ataupun tidak. Jadi, kalau kita diberi pilihan mana lagi bagus? Yang besar banyak daging ke ataupun yang kambing? Saya katakan berkorban dengan unta lebih afdal. Ya? Cuma ada orang tanya kepada, kalau tak silap saya lah, Syekh Ibn Utsaimin, dia pernah ditanya tentang isu yang lebih menarik daripada ni, iaitu orang tanya dia, yang mana lagi bagus, dia kata, yang banyak daging ke ataupun yang paling banyak yang paling tinggi harga? Maka Ibn Utsaimin kata, oleh kerana kalau benda ni boleh berlaku sekali, contohnya dia paling mahal dan dalam masa yang sama dia paling banyak daging, ini lebih baguslah. Tapi kalaulah kata kita terpaksa pilih salah satu, maka dia kata dalam isu ni nampak macam yang paling mahal tu nampak macam kesungguhan kita lebih untuk berkorban. Tapi kalau lebih banyak daging, walaupun harga dia murah sikit, lebih bermanfaat untuk orang yang tidak berkemampuan. Oleh kerana tu, wallahu a'lam, dia mengatakan, ya, memberikan manfaat kepada orang miskin lebih banyak manfaatnya
untuk diberikan pahala diberikan makan kepada orang miskin, itu lebih bernilai lah. Kalau dia nak bagi sedekah kepada orang miskin, lebih banyak dia akan dapat kerana lebih banyak yang dia akan sedekahkan kepada orang miskin apabila dagingnya lebih banyak. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Saja nak tanya soalan tu doktor, sebab sekarang ni di antara bentuk yang kita adakan kempen jugalah adalah kita buat korban dekat Gaza. Kemudian dikatakan di antara binatang korban dekat Gaza tu memang besar-besarlah, ada video kita disebarkan pun tentang besarnya lembu-lembu dekat Gaza tu. Yang paling penting kita nak korban lah kan doktor, insya-Allah. Ya. Baik doktor, ada persoalan saya, dekat sini. Saya baca beberapa soalan lagi insya-Allah. Ada juga yang nak tanya macam yang saya sebutkan tadi doktor. Apa pendapat doktor? Sekarang ni banyak pengendala korban tawarkan free gift, cabutan bertuah. Jika join korban siap ada hadiah-hadiah lagi bagi sesiapa yang join, siap boleh ditawarkan untuk kita cabutan bertuah pula. Sampai dia kata ujung tu doktor, pening. Saya pun tak tahu lah macam mana. Silakan doktor. Okey, sebenarnya kalau syarikat nak bagi free gift ke apa tu, itu taklah menjadi satu kesalahan. Dia tak jadi satu salah. Cuma saya nak nasihatkan kepada yang nak berkorban ni, jangan jadikan itu sebagai matlamat utama. Sebab kita buat korban ni untuk Allah. Kita nak buat korban ni untuk Allah. Jadi kita kena ingat balik hadis bab niat tu lah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau kama qala, hadis Nabi SAW dengan sanad yang sahih daripada Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan dihitung kerana Allah dan Rasul. Sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia inginkan ataupun kerana perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya akan dihitung berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi sebab itu para ulama meletakkan kadar ataupun meletakkan orang kata satu dawabit, sesiapa yang buat sesuatu amalan yang semata-mata untuk akhirat seperti korban, tetapi tujuan utama dia untuk mendapatkan habuan dunia, memang dia tak dapatlah pahala. Rugi je lah kan. Tapi kalau dia kata saya ni free gift ni okeylah juga, seronoklah dapat, tapi yang penting saya dapat buat korban, itu yang terbaiknya. Itu yang terbaiknya. Dia jangan jadikan free gift itu sebagai pemutus untuk dia dapatkan sesuatu ataupun join sesuatu. Jadikan ia sebagai satu benda sampingan aja. Dapat alhamdulillah orang bagi, tak ada masalah, kita ambil. Tapi nak berpening-pening kepala sampai rasa rugi pula. Allah, ruginya aku dah bayar kat syarikat ni, sedangkan ini lagi bernilai, bermanfaat. Kita nak buat korban, kita bukan nak dapat free gift. Jadi jangan sampai ada rasa menyesal apabila tak dapat sesuatu habuan dunia disebabkan kita telah melakukan sesuatu ibadat kerana Allah. Jazakallah khair, cantik nasihat doktor. Barakallahu fiik. Boleh lagi doktor? Boleh. Baik, soalan seterusnya doktor. Boleh adakah mencukupi sebagai contoh satu bahagian korban untuk satu keluarga? Kemudian saya gabungkan sekali lah soalan ni, sahabat saya tanya daripada Sabah ni doktor. Ustaz Farid ni dia tanya, boleh tak kita buat korban dengan berhutang? Boleh berhutang tak untuk melaksanakan ibadah korban? Okay. Silakan doktor. Baik. Soalan yang pertama tadi, satu bahagian untuk satu family ya. Cukup tak doktor? Okey. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul idza kana ar-rajul fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza yudhi bisyah an nafsi anhu wa an ahli baitihi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dia mengatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang nak berkorban, dia ambil satu ekor kambing untuk dia dan keluarga dia. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya, seperti mana yang disebutkan ulama mazhab Syafi'i sendiri, seperti Imam Nawawi, Al-Khatib Asy-Syarbini, dia mengatakan satu bahagian sebenarnya memadai untuk seorang ketua keluarga melakukan korban untuk dia dan keluarga dia. Mungkin sebelum ni orang mungkin dia tak buat korban tu sebab dia kata saya mana cukup ustaz, saya anak saya dengan isteri saya dah 7 orang, nak kena ambil pula satu ekor lembu, mana saya ada duit. Dah. Kalau boleh ambil seekor lembu untuk satu bahagian untuk anak tu terbaiklah. Tapi kalau tak mampu, cukup satu bahagian untuk satu orang dan keluarga dia yang orang kata dinafkahkan dengan nafkah yang satu. Dinafkahkan dengan nafkah, sebab dia ditanggung
nafkah keluarga dia, so dia buat korban satu bahagian, dia niatkan untuk saya dan keluarga saya. Itu sudah memadai. Sudah terlaksana dah tuntutan untuk berkorban bagi satu family. Ini yang disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Berhutang. Yang kedua, Okey. boleh tak berhutang Ustaz? Okey, berhutang ni ada dua keadaan lah. Satu keadaan dia berhutang dalam keadaan dia mampu bayar balik. Dia percaya dia boleh bayar balik. Contohlah kan. Contoh, dia nak buat korban. Lepas tu cash tinggal kat rumah. Ataupun kad tak boleh pakai, rosak chip. Umpamanya kan. Nak bayar tak boleh. Lepas tu dia kata kat kawan dia, tolong bayar sekejap untuk aku. Nanti balik aku bayar. Itu hutang tu. Kan, dia pinjam duit kawan dia. Tapi dia percaya dia boleh bayar balik. Kan. Maka disyariatkan. Tapi kalau dia pun tak yakin dia boleh bayar balik, maka tak perlulah untuk dia berkorban, kerana korban ni untuk orang yang ada kemampuan. Jadi kalau dia percaya dia boleh bayar balik. Contohlah dia kata, saya ni insya-Allah gaji masuk ujung bulan ni saya boleh bayar. Saya pinjam untuk dahulukan saja. Dia percaya gaji dia masuk ujung bulan, so boleh untuk dia melaksanakan korban. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Mungkin boleh satu dua persoalan kita tak? Ataupun last soalan lah, soalan last. Ya. Soalan terakhir. Boleh tak jelaskan doktor mengenai hadis masuk 1 Zulhijjah dilarang memotong kuku dan rambut sehingga selesai korban. Kalau korban di luar negeri dan tidak pasti sama ada sudah diselesaikan korban ataupun belum, macam mana? Okey. Ini persoalan baru juga ni. Memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang saya baca tadi, hadis riwayat Muslim, ya. Yang mana Nabi SAW kata, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi aw min basharihi syai'a." Atau kama qala, hadis riwayat Muslim. Yang bermaksud apabila masuknya 10 hari yang pertama. Masuk 10 hari Zulhijjah tu, yang pertama dah masuk, maka apabila salah seorang daripada kamu nak melaksanakan korban, maka jangan dia mengambil apa-apa rambut dia, jangan potong rambut, jangan ambil daripada apa yang ada di badan dia, termasuk kuku, termasuk bulu lah, jangan potong. Cuma, sehingga Nabi SAW kata, sehingga dia berkorban lah, sehingga disembelih haiwan korban tu. Okey, di sini, kalaulah kata, dia buat korban di luar negara, kan? Jadi, dia tak tahu, dah korban ke belum. Jadi, ihtiyatan, untuk mengambil sifat berhati-hati, dia tunggulah sehingga hari di mana berlalunya hari korban dan juga 3 hari tasyrik ni untuk berlalu, barulah dia ambil daripada potong dia punya bulu-bulu tu lah. Okey, maksudnya sebab habis je hari tasyrik, dah tak ada dah korban. So dia boleh untuk mengambil semula. Tapi kalau dia tahu, dia bolehlah potong bila dah dikorbankan. Kalau ada perbezaan waktu, contohnya macam negara yang dia buat korban tu mungkin raya dulu. Di sini belum raya lagi, boleh tak dia potong? Kerana hukum tu bergantung kepada sehingga haiwan tu disembelih, maka bila dah disembelih ikut waktu, maka dia boleh ambil lah. Tetapi sebahagian ulama semasa menggalakkan supaya dia tunggu sehingga hari raya haji masuk di tempat dia, barulah dia orang kata apa, potong, kerana ihtiyatan, kerana sifat berhati-hati. Cuma ulama beza pendapat jugalah tentang hukum potong kuku, potong rambut untuk orang yang nak berkorban ni. Hambali kata ia adalah larangan ini bersifat haram, tetapi mazhab Syafi'i kata bersifat makruh. Saya lebih cenderung kepada pendapat mazhab Syafi'i, iaitu bersifat makruh lah. Bersifat makruh. Jadi kalau dia tersilap pun tak ada masalah, kerana ia tak termasuk dalam perkara yang mengharamkan. Tapi kalau boleh kita janganlah buat. Kerana benda makruh ni pun kita kena anggap benda yang Tuhan tak suka kan. Tapi kalau dah tak sengaja, insya-Allah tidaklah menjadi masalah. Barakallahu fiik. Terima kasih Dr. Jazakumullah khair. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati pertemuan kita malam ni insya-Allah. Kita ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada tetamu istimewa kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, yang merupakan penasihat khairi korban Senayan Berhad ni tuan-tuan. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat perolehi pada malam ni. Jazakumullah khair Dr. Mudah-mudahan
apa yang kita kongsikan pada malam ni tuan-puan bermanfaat insya-Allah. Mohon tuan-puan untuk terus like video ni insya-Allah, kemudian kita share seluas-luasnya kepada setiap apa yang kita boleh sebarkan insya-Allah. Mudah-mudahan lebih ramai rakan-rakan kita dapat melaksanakan ibadah kurban pada malam insya-Allah. Dan akhirnya tuan-puan rahmati Allah, saja mungkin saya nak sebutkan satu kajian tuan-puan ya, sebagai kata-kata akhir kita pada malam ni. Ada satu kajian menyebutkan bahawa dekat Malaysia ni lebih kurang 20 juta orang Islam. Daripada 20 juta orang Islam ni tuan-puan, hanya 2% sahaja. Hanya 2% sahaja daripada 20 juta orang Islam yang ada kesedaran untuk buat kurban setiap tahun. Satu angka yang sangat rendah tuan-puan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni insya-Allah, perkongsian ilmu kita pada malam ni memberikan satu bentuk kesedaran lebih kepada yang baki 98% tu insya-Allah. Mudah-mudahan tahun ini lebih meningkat dan insya-Allah ke arah akan datang lagi insya-Allah semakin ramai kaum muslimin ada kesedaran untuk melaksanakan ibadah kurban yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai insya-Allah. Jazakumullah khair tuan-puan. Terima kasih sekali doktor. Mohon insya-Allah lepas ni kita akan wa iyyakum kita adakan lagi pertemuan insya-Allah akan datang. Terima kasih tuan-puan daripada pihak penganjur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian semua insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.